Yang keempat, lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah berbanding yang lainnya. Mengajar ahli keluarga kita, mengajar tentang kecintaan pada Allah lebih kepada yang lain. Macam saya tengok macam keluarga saya dulu pun, baru-baru ni dalam bulan 12 hari tu nak pergi umrah. Nenek saya sakit. Jadi masa tu itulah ujian. Mak saya nak pergi ke tidak, nak pergi ke tidak. Akhirnya fikirlah, kasih sayang kita pada Allah dan Rasul lebih daripada ahli keluarga kita. Nenek saya yang sakit tu sendiri cakap, pergilah, pergi. Jangan tak pergi. Nanti doa, kita sampaikan salam pada Rasulullah. Itu pesan nenek saya pada saya, dan dia pesan pada mak saya, pergi, jangan tak pergi. Bila Allah Ta'ala dah jemput, pergi. Kan? Jangan sebut salah sebab benda-benda ni. Ada satu datuk tu tanya saya, malam ni dia masa nak pergi haji tahun lepas, dia last minute dapat panggil, tiba visa dia lulus, dia boleh pergi. Dan dia nak pergi pula, diuji pula anaknya kena operation, ada jangkitan, kena operation malam tu. Kena operation malam tu dah sebut salah. Anaknya kecil lagi, anak-anaknya 3 tahun ke 4 tahun macam tu. Anaknya tu memang melekat dengan mak ni, macam mana nak pergi ni, aduh hai. Nak operate ni besok nak pergi ni, malam ni operate, besok nak pergi haji. Jadi dia tanya pandangan saya, pergilah. Cuba fikir kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dapat mimpi. Saya kat macam tu, saya terbayang kisah Nabi Ibrahim. Dia kata betul lah, saya pun terfikir juga. Dia kata, Datuk dia kata, isteri saya sekarang ni macam mana, ajaklah, pujuklah elok, pergilah, insya-Allah anak tu tak ada apa-apa, serahlah pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah dia pergi. Anak operation malam tu, alhamdulillah tak ada masalah, okey, berjaya. Dan bila dia pergi tu, cuma dia tak dapat nak jaga anak itu saja, keluarga dia yang jaga. Jadi bila dia balik, alhamdulillah dia pun tengok anak pun dah sihat, bawa pula anak, terus bawa anak pergi umrah pula. Dalam selang seminggu dia balik pada haji tu, terus pergi umrah pula, bawa anak tu sekali. Tu je kan, kita kasih sayang Allah Ta'ala uji, kan? Allah Ta'ala uji kita. Yang kelima, merenungi, memerhatikan dan mengenal kebesaran Allah. Saya sebut bagi contoh-contoh yang macam ni bukan apa, sebab sekarang ni banyak keluarga-keluarga dah jauh, makin jauh daripada Allah. Yang dikejar material banyak, kan? Kereta apa nak pakai, persaingan hidup kita sekarang ni lebih pada persaingan. Kereta siapa paling besar sekali, kereta siapa paling panjang, handphone siapa paling canggih, rumah siapa yang paling besar, siap ada laluan drive thru, punya pemalih kan, lalu ambil makan jalan, macam itulah sekarang. Sedangkan benda tu sementara sifatnya. Manusia berlumba-lumba membesarkan rumah, berlumba-lumba kan menambah harta kekayaan. Tu yang Nabi pesan, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Memang betul, tak pernah cukup. Bersyukurlah kita dengan apa yang kita ada. Manusia jadi tak bersyukur disebabkan oleh 3 sebab. Sebab yang pertama, manusia tak bersyukur sebab sibuk tengok apa yang orang lain ada, sampai terlupa apa yang dia ada. Dia nak sangat itu, dia nak sangat ni, dia nak sangat ni, tapi dia terlupa dia dah ada dah. Macam-macam yang dia dah ada tu dia terlupa. Itu sebab manusia tak syukur. Yang kedua, dia tak bersyukur kerana sibuk melihat kelebihan orang lain, sedangkan dia terlupa melihat ada orang yang lebih susah daripada dia. Ramai kan? Baru kita dengar baru ni kan, budak tu sampai makan makanan ambil kat tong sampah makan, dah tak ada makanan sangat. Makna tu ajar kita apa? Ajar kita syukur. Kita, anak kita taklah sampai tahap itu kan? Saya pergi kembara korban di Kamboja, tengok saya dah pergi dalam 3 kali lah. 3 kali saya pergi, 3 tahun turut-turut saya pergi dulu. Tahun lepas saya tak pergi, 3 tahun turut-turut tengok betapa susahnya orang Islam kat sana. Nak makan daging pun tunggu kita datang. Kita datang bagi satu grup datang. Berpuluh-puluh grup daripada Malaysia yang pergi, daripada Singapura pun datang, daripada Indon pun datang. Malaysia paling ramai lah, Malaysia paling ramai. Dan satu grup tu sampai 80 ke 90 ekor lembu sumbangan. Dan kesian orang Islam sana. Dapat pula daging, bila kita dah potong-potong, kita dah timbang-timbang, kita hantar kat setiap rumah, hantar kat sana. Ya Allah, kesian betul. Dia orang dah dapat je daging, dia peluknya kita, cakap terima kasih.
Terima kasih dia cakap lah dalam bahasa dia lah. Bau jangan cakap lah kan? Tapi bila dia bagi tu kan, kesian tengok peti ais pun tak ada. Setengah pada kita dekat Malaysia ni dapat daging korban, bergaduh dapat daging korban, sampai busuk tak masak dalam peti ais. Dia dapat tak ada peti ais pun, sidai dekat pagar, keringkan. Bila dia nak makan barulah dia potong sikit-sikit nak masak. Macam tu sekali. Belajar anak-anak yang kecil-kecil belajar. Kita daif-daif pun kita belajar, sekolah pondok pun sekarang ni alhamdulillah namanya pondok tapi canggih sekarang ni aircon. Sekarang adalah yang masih belum aircon lagi, tapi ada bangunan lah, elok lah. Anak-anak orang Islam di Kemboja belajar mengaji, duduk bawah macam garaj kereta tu, berbumbungkan zinc, duduk atas tanah yang disapu tanah, duduk atas tanah tu bersela, pegang Quran macam ni je belajar. Itulah dia. Itu sebabnya kita tengok kan, tengok orang yang lagi susah daripada kita, kita akan syukur. Sebab sibuk tengok orang yang senang daripada kita, memang kita susah nak syukur. Dan yang ketiganya, manusia jadi tak bersyukur kerana sebab terlupa. Kadang-kadang dia boleh sebut, aku berjaya ni sebab atas usaha aku, aku berjaya ni sebab aku kerja kuat. Sedangkan dia terlupa, ini semua dengan izin Allah. Ada orang kerja lagi teruk daripada kita, tapi tak senang-senang hidup dia, sebab Allah belum izinkan. Kais pagi makan pagi okey tu, dia kais pagi makan 2 minggu lepas. Bayangkan tu. Bukan kais pagi makan pagi, kat kira ngam-ngam tu balik modal tu. Kalau kais pagi makan pagi, kais pagi makan 2 bulan lepas pun ada. Hutang pun tak selesai-selesai, makan pun tak cukup. Kejap pinjam orang ni, kadang dia tengah fikir siapa lagi yang kita belum pinjam. Betul. Orang miskin dengan orang kaya lain. Orang miskin, apa kita nak makan malam ni? Orang kaya pula, kat mana kita nak makan? Kat mana kita nak makan? Orang politik, siapa kita nak makan? Tapi bukan itulah tajuk ni, tak ni termasuk pula yang itulah kan. Tapi itulah dia beza kita, orang susah dengan orang kaya kan? Kemudian yang kelima kan, dalam kita memerhatikan, mengenali kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga berusaha untuk memikirkan macam manakah kita ni nak balas balik. Allah Taala tak harap pun kat kita ni, dia tak kisah pun kita semayang tak semayang. Bukan Allah harap pun kita semayang tak semayang, kita ni yang mengharapkan pada Allah. Kita kejar 3 perkara dalam hidup kita. Kita kejar hidayah supaya dapat beza benda buruk benda baik. Kita kejar maghfirah, nak minta kampunan kepada Allah. Dan yang ketiga, kita kejar rahmat Allah. Itu sebab kita ibadah banyak-banyak ni, puncanya sebab kita nakkan rahmat daripada Allah. Hanya dengan rahmat Allah kita dapat masuk ke dalam syurga. Keenam, ajak ahli keluarga kita untuk memerhatikan segala nikmat dan juga kebaikan dan juga kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dah diberikan kepada kita. Ajak keluarga kita semua ingat, Allah dah bagi kita macam-macam. Abah nak bagi tahu dulu, masa abah mula-mula kahwin dengan mak kau ni, apa pun tak ada. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah murahkan rezeki kita. Ni semua pandai-pandai, Alung dapat masuk universiti, Angah dapat masuk universiti, alhamdulillah. Kemudian semua kerja elok-elok, alhamdulillah. Ini semua rezeki Allah bagi. Yang korang tak tahu, abah dengan mak dulu duit tak ada, susah. Sampaikan berniaga pagi, kemudian petang pergi kerja lagi, buat part time lagi, ikut lori lagi. Tapi alhamdulillah, Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, semua cukup. Macam tu. Mana ajak keluarga kita. Jadi keluarga kita ni pun dah terbiasa. Hari ni kalau kita tengok ramai budak-budak rosak, bukannya diajar benda ni, diajar dengan bagi apa yang dia nak. Budak hari ni senang, nak apa cakap je. Allah Ta'ala uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, muda dengan hidup dengan mati, dan juga kaya dengan kecukupan. Bukan kaya dengan miskin. Orang dulu-dulu baju sepasang cukup. Orang dulu-dulu, orang tua-tua dulu saya dengar kan cerita pergi sekolah, sampaikan kasut tu dengan tali kasut sangkut dekat tengkuk sebab tak nak rosakkan kasut tu. Berjalan berkilo-kilo
Sampai dekat-dekat sekolah baru sarung kasut tu. Tu semua kaki buruk semua. Macam-macam batu, kayu, pinyak, selumbar semua. Dulu punya susah. Budak sekarang kasut hilang. Buku tak tahu mana pergi. Senang aja. Ayah dah, yalah besok belilah. Beli. Songkok hilang, songkok atas kepala hilang. Budak sekarang tak cakap anak orang, anak sendiri. Tak tahu, tiba-tiba tak ada ayat dia. Aduh, tu tak tahu. Tiba-tiba tak ada budak sekarang. Songkok hilang, kasut hilang. Duduk asrama lagi nak. Kasutmu, kasutku juga. Macam-macam hari ni. Dia orang senang. Baju hari Senin sampai Jumaat siap semua. Isnin lain, Selasa lain, Rabu lain, tak ada masalah. Berdobi hantar, bergosok siap Isnin sampai Jumaat. Dulu mana ada. Dulu sepasang itulah hadap hari-hari. Kena kuah sikit kotor, balik rumah cepat-cepat sental, cepat-cepat nak kering kan, sebab besok nak pakai balik. Dulu sampai perang baju putih tu. Baju putih tu hujung tahun dah jadi perang. Kemudian diwariskan pula baju tu kepada adik-adik kesayangan. Diwariskan sebab sekolah yang sama. Kan? Itulah dia keadaannya.